yang saya muliakan, tidak ada sebuah kota pun yang terbangun di bawah alunan merdu dan fal. Tidak ada sebarang tongkat sihir pun berdaya mengubah gurun yang gersang menjadi sebuah taman yang menggairahkan. Akan tetapi, ekonomi sang pembantu ulung manusia telah melakukannya. Terima kasih buat peneraju acara, kombinasi penegak kehakiman yang arif lagi berkarisma, penjaga masa yang cukup setia pada jam rantiknya. Seterusnya, hadirin hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi kewangan. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tim tanda wacana para sarjana melalui mauduk pidato saya, COVID-19, ekonomi serantau terjejas. COVID-19 merupakan pandemik yang berpunca dari coronavirus yang menyebabkan gangguan sistem pernafasan manusia. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, ekonomi ditakrifkan sebagai ilmu tentang asas-asas pengeluaran, perkhidmatan serta masalah-masalah kewangan yang bersangkutan. Maka, secara literal dan konseptual dapat saya takrifkan COVID-19, ekonomi serantau terjejas ditakrifkan sebagai pandemik yang telah memberi impak yang besar terhadap aktiviti ekonomi negara, terutamanya di Malaysia dan di negara-negara di Asia Tenggara. Hadirin hadirat yang saya kasihi, indikator saya yang pertama, COVID-19, kadar pengangguran belia meningkat. Belia merupakan penyumbang utama kepada pasaran buruh negara. Daripada 15.3 juta tenaga buruh, 5.45 juta merupakan belia. Di Indonesia, kadar pengangguran telah mencatatkan peningkatan sebanyak 3.7 juta. Manakala di Malaysia pula, kadar pengangguran pada Mac lalu mencatatkan peningkatan sebanyak 17.1%. Hal ini menunjukkan bahana COVID-19 telah meruntungkan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kadar pengangguran belia. Banyak syarikat dan kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. Dengan kata lain, kemelisitan ekonomi ini telah mendorong kepada pertubuhan aktiviti jenayah di sesebuah negara. Berdasarkan laporan akhbar berita harian bertarikh 25 Jun 2020, kemelisitan ekonomi ini telah melahirkan sekelompok individu yang dikenali sebagai penjenayah kerjaya. Pendek kata, pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan kadar pengangguran belia sekaligus merundungkan ekonomi negara, bahkan meningkatkan aktiviti jenayah sesebuah negara. Hadirin hadirat yang saya hormati, indikator saya yang kedua, COVID-19, keluaran dalam negara kasar terjejas. Keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KDNK adalah satu cara untuk mengukur ekonomi nasional sesebuah negara. Menurut Bank Dunia pada tahun 2020, keluaran dalam negara kasar Malaysia menguncup di antara 0.1% hingga 4.6% berikutan kesan pandemik COVID-19 ini. Negara ekonomi yang sedang membangun seperti di Asia Timur dan Asia Pasifik, termasuk Malaysia, yang baru saja pulih dari kesan peperangan Amerika Syarikat dan China, kini bergelut pula dengan impak ekonomi COVID-19, berdepan prospek kejutan kewangan global dan kemelisitan ekonomi. Sudah terang lagi bersuluh, ekonomi sesebuah negara akan menerima kesan ketara susulan keadaan ekonomi dan kemelisitan kewangan global. Hadirin hadirat yang saya kasihi, indikator saya yang ketiga, COVID-19, permintaan hartanah terjejas. Pengurus Negara Properti Guru Malaysia, Sheldon Fernandez berkata, indeks pasaran properti guru mendapati bahawa permintaan hartanah telah menunjukkan tren penurunan sebanyak 2.3%. Secara asasnya,
Harga hartanah ditentukan oleh keadaan ekonomi semasa. Harga rumah akan jatuh apabila terdapat penjual yang terdesak di pasaran dan juga kekurangan pembeli. Ini adalah konsep asas penerimaan dan penawaran. Tren penurunan ini dijangka akan berterusan walaupun peningkatan sentimen pengguna dan dasar-dasar kerajaan yang proaktif seperti dalam bajet 2019. Sudah terang lagi bersuluh, permintaan hartanah menurun telah merundungkan ekonomi negara. Namun, keprihatinan kerajaan telah menjanjikan hartanah untuk rakyat semua. Hadirin sekalian, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Justru itu, pandemik COVID-19 ini perlulah kita tangani demi kemajuan Ibu Pertiwi. Ayuh rakan dan taulan, marilah kita bersama-sama membangunkan ekonomi negara agar negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, terima kasih.